Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid SK Sri Surya? Sudah bersedia untuk ke sekolah? Tak sabar kan untuk kembali ke sekolah bertemu rakan-rakan dan guru-guru? Sebelum hadir ke sekolah esok, Cikgu Liza selaku guru bimbingan dan kaunseling ingin memberi sedikit taklimat dan penerangan mengenai garis panduan pembukaan semula sekolah dalam norma baharu. Murid-murid tahu kan kita perlu hidup dengan norma baharu disebabkan COVID-19 yang sudah setahun lebih bersama dengan kita. Kita perlu hadapi dan tidak boleh hidup seperti dahulu semasa sebelum adanya COVID. Kita kena ubah cara hidup kita dengan hidup dengan norma baru demi keselamatan dan kesihatan kita semua, lebih-lebih lagi di sekolah. Ini kerana pengajaran dan pembelajaran perlu diteruskan. Kita perlu ke sekolah, kita perlu belajar secara bersemuka. Okey murid-murid, jom kita lihat langkah pencegahan di sekolah. Ada 9 langkah yang murid-murid kena amalkan apabila berada di sekolah. Yang pertama, pastikan kamu memakai pelitup muka atau mask apabila kamu hadir ke sekolah. Ini penting kerana melindungi bahagian muka boleh mengelakkan COVID-19 memasuki bahagian hidung dan mulut yang menjadi punca kepada bermulanya virus ini dalam badan kita. Langkah yang kedua, semasa hadir ke sekolah dan masuk untuk mengambil suhu, pastikan kamu beratur dalam jarak 1 meter ya murid-murid, 1 meter. Amat penting mengamalkan jarak bagi mengelakkan berlakunya penyebaran COVID-19. Okey murid-murid, jom kita tengok langkah yang ketiga. Pastikan kamu beratur mengikut lorong yang ditetapkan. Ini supaya kamu berada dalam keadaan terkawal. Mari pula kita lihat langkah yang keempat. Setelah beratur, pastikan kamu diambil sukatan suhu di tempat pengibasan suhu. Amat penting ya murid-murid untuk ambil suhu kamu supaya kami tahu kamu berada dalam keadaan yang sihat sebelum memasuki kawasan sekolah, bertemu guru-guru dan rakan-rakan murid yang lain. Langkah yang kelima, sekiranya suhu kamu lebih daripada 37.5 darjah Celsius, kamu akan diletakkan di satu bilik yang asing, dikenali sebagai bilik isolasi, dan ibu bapa kamu akan dimaklumkan untuk mengambil kamu dengan segera untuk rawatan. Murid-murid, setelah kamu diambil suhu, pastikan kamu membasuh tangan dengan air dan sabun atau pastikan tangan kamu disanitasi sebelum masuk ke kelas. Biasanya apabila murid-murid sampai dekat pagar, kita akan ambil suhu dan tangan kamu akan disanitasi terlebih dahulu. Kenapa tangan penting murid-murid? Sebab daripada kawasan tangan, tapak tangan selalunya berkumpul kuman-kuman sebab kita kerap menggunakan tangan untuk semua aktiviti kita dan ianya perlu dijaga bagi mengelakkan berlakunya sebaran COVID. Ini merupakan langkah yang keenam ya murid-murid. Langkah yang ketujuh, setelah tangan disanitasi, kamu perlu berjalan ke kelas mengikut tanda arah, iaitu anak panah hijau untuk laluan keluar dan anak panah merah untuk laluan urusan masuk. Okey, pastikan kamu patuh kepada pergerakan sehala. Seluruh kawasan sekolah telah ditanda dengan pergerakan sehala keluar dan masuk ya. Ini bagi mengelakkan berlakunya pertembungan di antara murid keluar dan masuk. Okey. Sekarang kita melibatkan langkah yang ke-8, melibatkan keadaan semasa kamu di kantin. Pastikan kamu beratur mengikut garisan yang ditetapkan dan boleh makan makanan yang dibungkus sahaja. Dah tak macam dulu ya, lepas beli makanan boleh duduk di kantin, makan dengan kawan, borak-borak. Dengan norma baharu ini, bermakna kamu tidak boleh makan lagi di kantin seperti dahulu. Kamu akan makan di kelas sahaja. Boleh kamu bagi kerjasama ya murid-murid? Dan terima kasih di atas kerjasama kamu. Dan langkah yang terakhir, yang ke-9, semasa kamu di dalam kelas, murid hanya boleh berada di meja yang ditetapkan.
tidak boleh tukar kedudukan kamu ya ke sana ke sini seperti dahulu. Ada kelas yang telah ditanda nama murid di mejanya. Ini bagi memastikan pergerakan kamu terbatas bagi mengelakkan penyebaran COVID. Berkongsi alat tulis juga tidak dibenarkan ya murid-murid. Jadi ibu bapa diminta memberi kerjasama dengan menyediakan alat tulis yang mencukupi, alat tulis yang lengkap supaya mengelakkan murid meminjam daripada rakan yang lain. Seterusnya, jom kita lihat dengan lebih jelas pula garis panduan mengikut situasi, iaitu melibatkan situasi atau keadaan. Yang pertama, keadaan sebelum ke sekolah. Kedua, perjalanan semasa kamu ke sekolah. Yang ketiga, ketika kamu di sekolah. Keempat, semasa kamu berada di dalam kelas. Dan ketika kamu berada di tandas. Semua ini merupakan norma baharu yang perlu kita amalkan bersama-sama bagi mengelakkan penyebaran COVID-19. Kita semua tidak mahukan diri kita menjadi salah seorang yang terkena COVID, kan murid-murid? Jadi kamu perlu amalkan langkah-langkah ini. Yang pertama, sebelum ke sekolah, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk memeriksa simptom COVID-19 ya. Kalau boleh sediakan suhu untuk mencek suhu anak-anak murid di rumah ya, anak-anak kita di rumah. Jangan hantar anak jika mereka menunjukkan simptom COVID-19. Apakah simptom itu? Demam, batuk, sesama, sakit tekak dan sukar untuk bernafas. Dan yang paling penting, apabila suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius. Okey, bawa anak ke saringan kesihatan jika mereka memiliki simptom-simptom di atas sebagai tindakan awal. Ibu bapa digalakkan menyediakan pelitup muka kepada anak bagi meminimumkan risiko jangkitan dan pastikan mereka memakai pelitup muka dengan betul. Okey, yang seterusnya keadaan perjalanan ke sekolah. Okey. Apabila kamu ke sekolah, awasi penjarakan sosial murid-murid. Apa itu penjarakan sosial? 1 meter, jarak 1 meter. Terutamanya kepada murid yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah atau pengangkutan awam yang lain. Kadang-kadang sukar kan sebab dalam bas, ya, dalam van. Tetapi apa yang perlu kamu jaga adalah jangan cuba bersentuh antara satu sama lain. Dan pastikan kamu memakai pelitup muka dan sanitasi tangan sentiasa. Ibu bapa juga digalakkan menghantar anak-anak sendiri ke sekolah. Ia adalah satu yang sukar kadang-kadang kan sebab kita bekerja. Tetapi kalau boleh diuruskan, ia adalah lebih baik dalam keadaan COVID-19 sekarang. Okey, keadaan yang ketiga ketika di sekolah. Okey. Memastikan masa senggang diperuntukkan bagi pengambilan suhu badan murid yang berjalan kaki atau berbasikal ke sekolah. Kita beri masa ya untuk mereka supaya mereka boleh mengambil suhu badan, supaya kita boleh ambil suhu badan dan pastikan mereka sihat. Suhu badan murid, guru dan pekerja perlu diambil sebaik sahaja mereka tiba di sekolah. Ya, memang kita laksanakan di SK Suria. Jika suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, murid itu akan diletakkan di bilik isolasi ya. Kita akan asingkan di mana ibu bapa perlu segera mengambil anak masing-masing apabila jika perlu dihantar pulang apabila dihubungi oleh pihak sekolah. Murid perlu mencuci tangan atau menggunakan cecair sanitasi sebelum masuk ke bilik darjah. Dengan norma baharu, kita perlu ajar mereka, kita sentiasa mengingatkan mereka perlunya cuci tangan dan perlunya untuk menggunakan sanitasi sebelum masuk ke bilik darjah. Kalau boleh, ibu bapa bekalkan sanitizer tu untuk kegunaan anak-anak ya. Yang seterusnya, memastikan warga sekolah patuh kepada pelan laluan pergerakan terarah atau sehala. Di seluruh kawasan sekolah telah dibuat pergerakan keluar dan masuk sehala ya bagi mengelakkan berlakunya pertembungan. Okey, aktiviti di luar bilik darjah dan perhimpunan adalah dilarang. Betul, di SKC Suria memang kita tidak ada perhimpunan dan aktiviti di luar bilik darjah juga tidak dilakukan. Okey, keadaan yang keempat di dalam kelas. Jumlah maksimum murid dalam kelas yang dibenarkan hanya 20 orang.
kita melihat keadaan dan keluasan. Jika melepati dekat jarak 1 meter boleh dimuatkan lebih daripada 20 orang, biasanya kita akan letakkan murid itu mengikut jumlah kelas, ya, tapi dengan SOP yang telah ditetapkan. Memastikan susunan meja bagi setiap kelas mesti berada dalam jarak 1 meter di antara satu dengan yang lain. Ini memang telah dipastikan dan memang kita menyusun meja mengikut jarak 1 meter antara satu sama lain. Murid tidak digalakkan berkongsi alat tulis atau barangan peribadi. Murid perlu berada di tempat yang telah ditentukan dan tidak boleh diubah. Digalakkan meletak label nama murid di meja dan tidak dibenarkan berkongsi meja dan kerusi. Dan keadaan yang seterusnya ialah ketika ditandas. Lantai dan sinki tandas ditanda 1 meter bagi tujuan penjarakan sosial. Sabun, pencuci tangan dan cecair sanitasi disediakan oleh pihak sekolah di dalam tandas bagi memastikan anak-anak kita dalam keadaan bersih dan selamat. Itulah sahaja daripada Cikgu Liza mengenai langkah-langkah pencegahan sebelum pembukaan sekolah. Pentingnya taklimat ini disampaikan dan dimaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga adalah sebagai SOP sebelum murid-murid hadir ke sekolah. Jadi diminta semua murid dan ibu bapa faham dan amalkan mengenai garis panduan pembukaan sekolah semula dalam norma baharu. Jom kita sama-sama jaga kita supaya COVID-19 dapat dielakkan. Jumpa kamu nanti, ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.